Soalan nombor 1, Raja 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Tulis nombor pada kad dalam perkataan. Dalam perkataan maksudnya kena eja. Jadi jawapannya adalah 67,369. Pastikan awak punya ejaan tu betul. Soalan nombor 2, bundarkan nombor di atas kepada ratus terdekat. Ratus terdekat. Jadi yang mana ratus? Cikgu tulis balik ya. Kecil sangat situ. 67,369. Mana 100? 100 ni adalah ini. Bulatkan ratus. Kemudian cikgu suka kurung. Cikgu kurungkan yang dekat yang belakang ni tergaris. Kemudian kita kurungkan dia. 36. Kita kurungkan 36. 36 kalau dalam apa kamu bilang 10-10 tu. 36 duduk di antara 30 hingga 40. Jadi 36 duduk di sini. Dia hampir dengan 40. Kan? Jadi 36 tukar jadi 40. 9 belakang tukar jadi sifar, yang di depan kekalkan. Jawapannya adalah 67,400. Soalan nombor 2, Rajah menunjukkan digit-digit yang dilukis pada papan tulis. Okey, ini digit-digitnya. Bina nombor terkecil 6 digit daripada digit-digit di atas. Kita kena bina satu nombor daripada digit-digit ini ya. Mesti menggunakan semua digit-digit ini. Jadi bila kita nak membina nombor, kita nak membina nombor yang terkecil. Jadi yang mana nombor yang terkecil? Sifar yang terkecil kan? Patutnya sifar lah duduk depan. Kan macam ini. Tersusun dia. Okey. Tapi yang ini salah. Kamu tak boleh buat macam ini. Sifar tak boleh duduk di depan. Sebab sifar bila duduk di depan, dia tidak ada maksud. Dia menjadi 34,567. Ini salah. Jadi kamu kena tukar sifar duduk di belakang dan 3 duduk di depan. Ini betul ya. Soalan B, cerakinkan 73,519 mengikut nilai digit. Nilai digit ni kamu ingat digit tu nombor. Jadi kita akan cerakinkan dia, kita ceraikan dia. Jawapan 70,000 tambah 3,000 tambah 500 tambah 10 tambah 9. Kita pergi soalan yang nombor 3. Jadual 1 menunjukkan bilangan penduduk 3 buah taman. Taman Anggerik, Mawar dan Taman Raya. Ini bilangan penduduk dia. Jadi soalan A, berapakah beza? Gariskan beza. Beza maksudnya kena tolak. Penduduk taman paling ramai berbanding dengan taman yang paling sedikit. Kita nak tengok beza yang paling ramai dan paling sedikit. Jadi yang paling ramai Mawar dan paling sedikit adalah Anggerik. Ini yang kita akan tolak. Soalan B, berapakah min penduduk bagi ketiga-tiga taman tersebut? Okey, min jumlah. Kemudian kamu bahagikan dengan bilangan. Macam biasalah. Tambah ketiga-tiga taman ini. Dapat jawapan 98,514. Kemudian bahagikan dengan 3. Kamu buat bentuk lazim ni. Cikgu tak buat bentuk lazim sini. Kamu mesti buat bentuk lazim. Okey, akhirnya kamu dapat jawapan 32,838. Soalan nombor 4, Rajah 3 menunjukkan isi padu air sirap dalam 2 buah bekas. Isi padu air dalam bekas P tidak dinyatakan. Yang ini tidak dinyatakan. Okey, bekas Q 2/5 liter. A, nyatakan isi padu air bekas Q dalam mililiter. Sekarang ni yang ini liter, kita nak tukar kepada mililiter. 2 ni kalau kita tukar kepada mililiter, dia akan menjadi 2000 mililiter kan. Sebab 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi 2 liter sama dengan 2000 mililiter. Okey, untuk 2/5 ni, mungkin ada di antara kamu yang dah hafal dah 1/5 sama dengan 200 mililiter. Itu bagi yang dah hafal. Bagi yang belum hafal, cikgu nak kamu faham, kalau 2/5 ni kamu boleh gunakan jari. Okey, ini jari kamu. Alah comel ni jari. 5 jari. Cikgu gunakan jari sebab yang bawah ni 5. Jadi kita kan ada 5 jari. Jadi kelima-lima jari ini mewakili 1000 mililiter. Kalau semua jari ni 1000, satu jari ni berapa? Kalau kamu letak 100, 100, 200, 300, 400, 500, tak cukup 1000. 200, 200, 400, 600, 800, 1000. Jadi satu jari mewakili 200. Dia nak berapa jari? 2 jari. Jadi kita akan gunakan 2 jari. Jari ini satu, ini satu. Jadi 400. Jadi 2/5 liter sama dengan 400 mililiter. Ini bagi siapa yang belum hafal, cikgu nak kamu faham macam mana nak dapatkan 2/5 liter tu kepada mililiter. Jadi di sini 2/5 ini jawapannya adalah tambah yang ini berapa tadi? 400. Siapa yang cekap dia terus buat. Siapa yang tak berapa nak cekap itu, dia buat macam inilah, tambah 2. Jadi jawapan di sini adalah
400 ml. Soalan B, isi padu air dalam bekas P lebih 0.8 liter daripada bekas Q. Lebih maksudnya kena tambah. Berapakah jumlah isi padu air dalam kedua-dua bekas itu? Kita kena tahu dulu yang P. Untuk P dikata 0.8 liter lebih daripada yang Q. Yang Q ni tukar kepada liter lah. 2400 mililiter tukar kepada liter. Alihkan titik ke depan. Mililiter tukar kepada liter. Tengok anak panah dia ke depan. Jadi titik pulang alih ke depan. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 2.4 liter. Tambah 2.4 liter. Jadi P adalah 3.2 liter. P 3.2 liter. Tambah dengan Q. 3.2 liter tambahkan dengan 2.4 liter. Dapat jawapannya 5.6 liter. Kita pergi pada soalan yang kelima. Soalan 5, Raja 4 ialah piktograf yang menunjukkan jualan baju dalam 5 bulan. Januari, Februari, Mac, April, Mei. Okey, satu baju ini mewakili 20 helai baju. Satu baju ini 20 helai ya. Berapakah jumlah baju yang dijual pada bulan yang paling laris jualannya? Paling laris, kita tengok di sini, paling laris adalah bulan Januari. Jadi berapa jumlah bajunya? Satu baju mewakili 20. Jadi 20 darabkan dengan 5 sama 100. Soalan B, selepas semua baju itu dijual dalam tempoh 5 bulan, keuntungan yang diperolehi ialah RM1,200. Berapakah keuntungan yang diperolehi pada bulan Mac? Dia nak tahu yang bulan Mac. Bulan Mac ini ada berapa baju? Bulan Mac ini 20 darabkan dengan 4. Jadi ada 80 baju. Sekarang ni, kita tengok di sini. Keuntungannya dalam tempoh 5 bulan adalah RM1,200. Jadi kita cari dulu untuk keuntungan 1 bulan. Untuk dapatkan 1, kita kena bahagi. RM1,200 bagikan dengan 5. Kamu buatlah bentuk lazim itu. Akan dapat jawapan dia RM4. Jadi, satu baju dapat keuntungannya RM4 dalam tempoh 5 bulan tu. Soalan dia nak keuntungan pada bulan Mac. Bulan Mac tadi berapa? 80 kan? 80 ni darabkan dengan RM4. RM320. Pastikan ada RM. Ramai antara kamu ni tak buat RM. RM ni kena ada. Kalau kamu tulis 3, 2 sifar sahaja tak ada RM, dia akan jadi salah. Jadi ini jawapan untuk soalan B. Soalan C, bilangan yang membeli baju mengikut jantina ialah 30% lelaki dan bakinya adalah perempuan. 30% lelaki. Jadi bakinya perempuan. Bakinya ada lagi 70%. Okey, 30 tambah 70, 100%. Lengkapkan jadual di bawah. Dia nak bilangan pembeli. Okay, dia nak bilangan pembeli. Jadi 30% ni lelaki. Jadi kita nak tahu bilangan pembeli dia. 30/100. Darabkan dengan berapa? Bilangan berapa orang yang membeli ni. Tengok jadual di atas. Tengok jadual tadi. Yang Januari ada 100 orang. Jadi yang ini kamu tambahkan semuanya Januari hingga Mei, kamu akan dapat 300. Jadi di sini 30/100 darabkan dengan 300. Darabkan, boleh guna teknik pemansuhan. Lelaki bilangan pembelinya adalah 90 orang. Untuk perempuan, tadi jumlah dia kan 300. Yang jumlah pembeli 300 itu tolaklah saja dengan 90 yang lelaki ni. Dia dapat jawapan 210. Perempuan 210. Kita pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6, Rajah 5 menunjukkan carta palang bagi bilangan kupon yang dijual oleh 4 orang murid pada hari kantin sekolah kebangsaan Parker. Bilangan kupon yang dijual oleh Abu tidak ditunjukkan. Mana? Ni Abu tak ada, tidak ditunjukkan. Nisbah bilangan jualan kupon yang dijual oleh Abu kepada jumlah jualan kupon Ali, Ani dan Umi ialah nisbah 1/4. Berapakah bilangan kupon yang dijual oleh Abu? Okey, kata kunci di sini dikata nisbah Abu kepada Ali, Ani, Umi. Nisbahnya adalah 1/4. Yang Ali ni berapa? Tak tahu kan? Dia tak tahu. Dia suruh kita cari Ali ni berapa. Tapi yang Ani ni, yang Ali, Ani dan Umi ada diberitahu. Kita tengok dulu berapa jumlah ketiga-tiga orang ni. Ali 15,
tambah dengan Ani 20, tambah dengan Umi 25, 60. Jadi di sini 60. Daripada apa yang kita dapat ni, okey, kita buat nisbah, tajuk nisbah dan kadaran ya. Di sini 4, nak dapatkan 60 ni, 4 darab berapa dapat 60? Apa kamu fikir? 4 darab berapa dapat 60? Ataupun kita terbalikkan. 60 bahagi 4 dapat berapa? 15 kan? Okey, 15. Jadi 4 darab 15 sama dengan 60. Yang di sebelah sini pun, sebelah yang A ni pun kena darabkan dengan 15. Jadi 1 darab 15, 15. Jadi bilangan kupon yang dijual oleh Abu adalah 15. Soalan nombor 8. Rajah 7 menunjukkan waktu mula dan waktu tamat Ahmad belajar matematik di pusat tuition pada suatu pagi. Jadi waktu mulanya, pastikan awak ambil pembarisnya, letak sini dekat jarum dia ni. Kita nak pastikan pukul berapa ni? Pukul 8.15 pagi. Tamat pukul 9.36 pagi. Soalan A, berapakah tempoh masa Ahmad belajar matematik? Okey, kamu ingat tempoh masa. Formula bagi tempoh masa adalah masa tamat tolak masa mula. Jadi kita buat T, jam dan minit. Untuk soalan jam minit ni, untuk soalan masa dan waktu, gunakan T. Selalulah guna T. Okey, masa tamatnya pukul 9.36. Tolak masa mula 8.15. Terus tolak, dapat jawapan 1, 2, 1. Okey, jawapan kamu adalah 1 jam 21 minit. Jangan tinggalkan macam ini saja salah. Okey, kemungkinan tak ada markah. Jadi keluarkan 1 jam 21 minit. Soalan B. Selepas tamat waktu tuition, Ahmad ke kedai buku di Bandar Paka. Perjalanan ke kedai buku mengambil masa 30 minit. Dia berada di kedai buku selama 3/4 jam dan kemudian pulang ke rumahnya. Masa yang dia ambil untuk tiba di rumahnya adalah 20 minit. Bilakah waktu Ahmad tiba di rumahnya? Okey, jadi lepas tuition ni, pukul 9.36 ni, Ahmad dia tak balik terus ke rumah dia. Dia singgah kedai buku dulu. Perjalanan ke kedai buku 30 minit. Duduk dalam kedai buku 3/4 jam. Masa nak balik ke rumah pula ambil masa 20 minit. Jadi pukul berapa dia sampai ke rumah? Jadi di sini 30 minit tidak ada masalah. Yang ini 3/4 jam. Kita kena cari dulu 3/4 jam tu per minit sebenarnya. 3/4 jam. Okey, ini tukar kepada nombor bulat dulu. Ada banyak cara. Kamu boleh darab pun boleh. Kamu boleh guna rajah pun boleh. Okey, cikgu nak guna rajah. Akan lukis muka jam. Muka jam ini 1 jam 60 minit. Jadi muka jam ini 60 minit. 3/4. Cikgu bahagikan muka jam ini kepada 4 bahagian. Okey, 4 bahagian. Jadi kalau 60 minit, satu bahagian ni berapa? Satu muka jam ini 60. Jadi kalau kita bahagikan kepada 2 bahagian, satu bahagian 30. Betul kan? 30, 30, 60. Sekarang dia nak 4 bahagian. Potong lagi tengah-tengah ni supaya dia sama besar. Jadi sekarang 4 bahagian. Kalau 2 bahagian ni 30, tu bahagian ni 30 bagi 2, 15. 15 kan 30. Ini pun 15. Ini pun 15. Jadi, dia nak berapa bahagian? 3 bahagian. 3 bahagian. 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 45 minit. Ini cara kalau guna rajah. Kalau kamu tak mau guna rajah, boleh juga. Kamu darabkan dengan 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. 3/4 jam darabkan dengan 60. Okey, guna teknik pemansuhan 15. 15 darab 3, 45 minit. Jadi sekarang kita tahu 3/4 jam adalah 45 minit. Okey. Okey, sekarang kita tengok perjalanan dia. Okey, kita kira dulu perjalanan dia daripada dia keluar kedai tu. Cikgu nak tambah dulu. Kita tambah dulu. 30 minit, jam, minit. Dia perjalanan ke kedai buku 30 minit. Tambah dengan 45 minit. Berada di dalam kedai buku, kemudian ambil masa 20 minit untuk pulang. Tambah yang ini. Apa? 95 minit. 95 minit ini tolak 60 sebab 95 lebih pada 60 tambah 1 jam. Jadi ini perjalanan dia 1 jam 35 minit. Tengok pukul berapa dia sampai ke rumah. Okey, tadi dia bertolak daripada tempat tuition dia pukul 9.36 minit. Kemudian dia ambil masa 1 jam. Yang ini 1 jam 35 minit. Perjalanan daripada tempat tuition dia sehingga ke kedai semua. Jadi kita tambah. Okey, 71 minit sudah lebih pada 60. Tolak 60 tambah 1 jam. Jadi dia sampai ke rumah pada pukul 11.11 minit pagi. Kamu tulis cantik-cantik lah. Cikgu ni tak dapat nak tulis kecil. Jadi besar. Okey, kita berhenti sehingga nombor 8 dulu. Video seterusnya sambung soalan nombor 9 hingga 15 dulu.
Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Terima kasih.